warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan nikmat, rahmat dan maghfirah. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicatat sebagai salah satu daripada amal yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita bertemu bersama-sama kita membincangkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pada membicarakan hadis-hadis berkait rapat dengan akhir zaman. Mudah-mudahan dia memberikan peringatan kepada kita dan menjentik iman di dalam hati kita untuk melakukan persiapan dalam berhadapan dengan hari akhir. Sesungguhnya pernah berlaku pertemuan di antara seorang lelaki Ansar dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya ayyul mu'minina akyas, wahai baginda Nabi Muhammad, siapakah di kalangan kami orang beriman ini orang yang paling cerdik? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang beriman yang cerdik itu ada dua. Yang pertama yaitu orang yang banyak mengingati mati, dan yang kedua orang yang membuat persiapan untuk berhadapan dengan kematian. Maka oleh kerana itu kita menyambut seruan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita melakukan persediaan dalam berhadapan dengan hari akhir, yang kita mengambil manfaat daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan perbincangan kita dalam berkait rapat dengan menghindar dari golongan daripada gangguan Dajjal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada fitnah-fitnah Dajjal dengan lafaz doa yang datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, menghafal 10 ayat suratul Kahfi, sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad, man hafidha 10 ayatin min awal suratul Kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka dia terpelihara daripada gangguan Dajjal. Yang ketiga, menjauhi daripada Dajjal, yaitu sebagaimana yang telah dinyatakan, sesungguhnya seseorang yang akan mendatanginya yang dia menyangka itu adalah Dajjal, maka hendaklah dia berjauh daripada syubhat dan khabar-khabar yang berkait rapat dengan Dajjal, yakni menjauhkan diri daripada fitnah-fitnah Dajjal. Yang seterusnya, bermukim ataupun bertempat di 2 tempat suci, iaitu Baitullah Al-Haram, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan 2 kota suci ini daripada pengikut-pengikut Dajjal. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan membincangkan berkait rapat dengan pengikut-pengikut Dajjal laknatullah alaihi. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Dajjal diikuti oleh Yahudi Bani Asfahan seramai 70,000 orang dengan memakai selendang. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan diikuti oleh kaum yang bermuka-muka, mereka seperti memakai perisai bagi tentera. Dajjal juga diikuti oleh sebahagian jemaah yang condong berbagai puak Islam. Mereka membina fikiran-fikiran akidah yang menyesatkan, lalu mereka qada dan qadar, dan mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap umat ada majusi. Majusi ini ataupun hari ini disebut sebagai Zoroaster, penyembah kepada api, ataupun mereka yang melakukan bid'ah, mengeluarkan manusia daripada jalan iman kepada jalan kufur. Dan majusi pada umat ini ialah orang-orang yang mengatakan tiada qadar. Sesiapa yang mati daripada mereka, janganlah kamu menghadiri jenazahnya. Sesiapa yang mati daripada mereka, maka janganlah kamu menziarahinya. Mereka adalah Syiah Dajjal ataupun golongan Dajjal, dan Allah memasukkan mereka dengan Dajjal laknatullah. Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah bersabda, pada akhir zaman akan datang satu kaum yang dinamakan sebagai Ar-Rafidah. Mereka menolak Islam dan mendakwa mereka mengasihani ahli baitku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang terakhir, Rasulullah memanggil dengan sabdanya, wahai Ali, sesungguhnya padamu satu perkara seperti yang dilakukan pada Nabi Isa. Ia menjadikan orang-orang Yahudi membencinya sehingga mereka mengadakan kebohongan terhadap ibunya, dan disukai oleh orang-orang Nasrani sehingga mereka menempatkan padanya tempat yang tidak layak dengannya, dan menempatkan pada tempat yang menyebabkan tidak layak dengannya. Ingatlah sesungguhnya binasa padaku 2 orang, pencinta yang melewati batas, yakni mencintai dengan melampau. Dia melewati batas dalam memujiku, dan apa yang aku tidak layak dengannya,
dan membenci mengada-adakan kebohongan dengan kebenciannya kepadaku menyebabkan dia mengada-adakan kebohongan kepadaku. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir zaman ni kita berhadapan dengan mereka-mereka yang menjadi pendukung kepada Dajjal. Pendukung yang menjadi kepada Dajjal ini condong hati mereka terhadap dakwah-dakwah yang dibawa oleh Dajjal yang datang. Sebagaimana perbincangan kita sebelum ini, sebelum adanya Dajjal akan diikuti oleh 30 Dajjal yang sebelumnya akan datang sebelum ada Dajjal yang besar. Di antaranya dua yang pernah berlaku di zaman baginda Nabi Muhammad, iaitulah seorang lelaki yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab, di mana beliau ini merupakan seorang nabi palsu. Dia menyatakan bahawa dia adalah nabi sesudah baginda Nabi Muhammad, dan tidak dipersetujui kerana baginda Nabi telah menyatakan wa ana khatimul anbiya, dan aku adalah penutup bagi sekalian nabi dan tiada lagi nabi sesudah aku. Kita lihat apa yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab berdusta atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membawa satu ayat lain seumpama dengan surah Al-Fil, dan akhirnya ditertawakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah kerana apa yang dia kata itu satu benda yang tak layak untuk dijadikan sebagai syair, apatah lagi dinyatakan dia sebagai salah satu ayat untuk melawan ayat-ayat yang datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi fitnah yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ramai juga orang ikut Musailamah Al-Kadzdzab ni. Dan terdapat di kalangan sahabat yang dulunya Islam, setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad, bila datang Musailamah Al-Kadzdzab, jadi pengikut kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Satu fitnah yang berlaku di mana orang yang hidup satu zaman dengan Nabi pun boleh jadi sesat, apatah lagi umat kemudian. Tak pelik kalau baru-baru ni ada ajaran sesat, orang ikut ajaran sesat. Ramai orang ikut ajaran sesat. Ajaran sesat itu bukan benda baru, benda dah lama. Selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad, bermarajalela ajaran-ajaran sesat, mendakwa bahawa apa yang mereka sampaikan itu datang daripada baginda Nabi Muhammad. Jadi tak peliklah kalau baru ni ada orang dikata berhijrah ke New Zealand sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang orang tak celik orang kata jauh beza hijrah ke Madinah dengan hijrah New Zealand. New Zealand itu tidak berhijrah dia, tempat selesa, sejuk. Apa nak dihijrahkan kat sana? Sedangkan tuntutan berhijrah itu telah tamat. Telah tamat. Hijrah ini ada 5 di dalam Islam. Yang pertama, hijrah pertama, dan hijrah kedua ke negeri Habsyah. Hijrah yang ketiga, hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Yasrib, bertukar nama menjadi Madinah. Yang keempat, hijrah umat Islam daripada keadaan kufur kepada keadaan beriman. Dan hijrah yang kelima itu berlaku zaman kita, tuntutan kepada kita berhijrah melawan hawa nafsu. Kita ni berada pada fasa yang kelima, hijrah melawan hawa nafsu, melawan godaan dunia. Ini hijrah je. Sepakat daripada ulama-ulama menyatakan begitu. Maka apabila datang ajaran sesat bawa satu khabar baru yang mengatakan adanya hijrah, ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang dulunya mengucap la ilaha illallah
Allah, tapi tak reti apa-apa dalam bab agama. Ini bermasalah. Sebab apa? Orang Islam sendiri tak tahu tentang agama dia sendiri. Dia boleh jadi sesat bukan sebab Tok Guru tak ada, bukan sebab Al-Quran tak ada, bukan sebab hadis Nabi tak ada. Dia diri sendiri dia yang jahil. Kerana kebodohan dia yang jahil, maka dia menjadi pengikut ajaran sesat. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan kemiskinan boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kufur, dan kejahilan juga boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Itu pernah berlaku. Baru-baru ni saya jumpa seorang sahabat saya, dia aktivis di Sabah. Di Sabah, dia cerita pengalaman dia di sana, bagaimana dakwah. Dia kata, memang kalau dahulu kita berdakwah ke Sabah, kita mahu bawa orang masuk Islam. Tetapi cabaran kita hari ini ialah mengekalkan keislaman seseorang. Ajak orang masuk Islam itu mudah, sebab Islam agama yang syumul dan agama yang benar. Kita bawa sebarkan ajaran Islam, memang orang boleh terima. Tak ada orang yang tak boleh terima, semua orang boleh terima. Tetapi cabaran kita hari ini ialah mengekalkan keislaman seseorang. Dia cerita tentang satu keluarga, duduk di pedalaman. Jadi dia ni ada kekurangan, tidak cukup bekalan makanan. Tapi salah satu daripada gerakan-gerakan kristianisasi yang hebat di negeri Sabah, di mana gereja-gereja tiap-tiap pagi hari Jumaat dia akan bagi makan kepada orang Islam. Dan mereka memberi bantuan kepada orang-orang Islam ini. Tapi tak paksa orang Islam tu jadi Kristian, tidak. Sebab dia belajar. Orang kita ni jangan dipaksa. Kalau paksa dia tak ikut. Tapi sikit-sikit dia tolong. Bekalan makanan, tempat tinggal dia bagi dan sebagainya. Maka sedikit demi sedikit orang Islam merasakan lebih baik duduk di bawah pemerintahan Kristian daripada duduk di bawah pemerintahan Islam. Ini ialah salah satu wabak yang berlaku hari ini, iaitu Islamfobia. Orang takut dengan nama Islam, dia nama Islam. Bukan kerana Islam itu tak sempurna, tetapi kerana orang Islam itu sendiri tidak membawa akhlak-akhlak Islam. Di mana kita hanya tertumpu pada negeri-negeri kita, kita tidak membantu kepada saudara-saudara kita. Sebab itu terlalu banyak NGO daripada Sabah dan Sarawak nak membawa satu support daripada Semenanjung untuk sama-sama kita membantu saudara-mara kita di sana, walaupun tidak darah keturunan kita. Dan itu menjadi keutamaan kepada kita, kerana di antara keutamaan sedekah itu ialah sedekah kepada kaum kerabat, dan mereka ialah kaum kerabat seakidah dengan kita. Dan itu merupakan satu cabaran kepada mereka untuk mengekalkan keislaman saudara-saudara kita yang baru ini terhadap Islam. Jadi orang mudah, kemiskinan pun boleh senang jadi kufur, apatah lagi kejahilan paling mudah menjadi kufur. Jadi sebab apa orang boleh ikut ajaran sesat? Ini bukan hadis Nabi lah, tapi dapatan daripada kajian Jabatan Agama Islam. Banyak, dia lebih kurang 7 senarai yang telah dikeluarkan. Jadi sebagai guideline kepada kita, ini nak beritahu jawapan. Sebab baru ni bila keluar ajaran sesat sikit, orang bukan marah. Saya tengok satu video kat TikTok tu, seorang ustaz marah-marah, apa ikut ajaran sesat, macam tak ada Nabi. Sudah marah, memang ada marah. Tapi dia nak beritahu jawapan sebab apa orang ikut ajaran sesat. 3, ambil 3 lah, top 3. Top 3 orang ikut ajaran sesat 3. Nombor 1, dia nak bermudah-mudahan dalam beragama. Dia tak mahu macam kita ni.
sembahyang 5 waktu sehari semalam ni penat ke? Dia nak niat sekali jalan semua. Niat solat subuh sekali 5 waktu. Dia nak gitu. Dia nak mudah. Dia nak mudah. Jadi sebabkan nak mudah, dia mempermudahkan dalam beragama. Masalah. Nombor 2 sebab apa? Nombor 2 ialah kerana dia nak jaminan, dia nak garanti. Dia nak garanti kalau ikut tok guru dia terus masuk syurga. Tak ada penghadang-penghadang, tak ada. Dia tak mahu tujuh persinggahan dekat sirat, tak ada. Tok guru dia sampai dekat sana, tok terus masuk. Awak tok guru syekh-syekh ni kan, tu wali besar, masuk. Dia nak begitu. Tuan-tuan ada macam tu? Tak ada. Tak ada macam dia lah. Dia nak macam tu. Dia tak mahu ikut agama, tak mahu. Dia nak ikut tok guru. Dan yang ketiga ni dia antara 2. Nombor 1 kerana dia memilih untuk jadi bodoh, dan yang kedua dia diperbodohkan kerana ada ritual-ritual sihir. Boleh dua-dua ni boleh berlaku sekali. Beberapa ajaran sesat memang ada pengaruh sihir, itu tidak dapat dinafikan. Tetapi ada juga yang memilih untuk jadi bodoh walaupun dia ada pendidikan tinggi. Macam mana dia memilih untuk jadi bodoh? Dia hanya nak dapat ilmu daripada satu sumber, tok guru dia je. Ta'assub kepada tok guru. Ta'assub kepada satu sumber sahaja. Tak boleh. Tok guru dia je betul. Kalau orang lain cakap, dia tak mahu terima. Sedangkan kebenaran tidak begitu. Al-Quran ini disebarkan, hadis baginda disebarkan. Siapa-siapa sahaja boleh mengajak orang kepada kebenaran. Dia tak macam kita. Kita hari ini ustaz datang bagi tahu ilmu, esok ustaz datang bagi tahu ilmu. Jadi kita banyak sumber ilmu kepada kita, bukan kepada seorang ustaz saja. Tapi dia tak mahu macam kita. Bagi dia, ilmu yang ada pada dia ni premium. Sebab dia telah didoktrin dalam fikiran dia, apa yang tok guru dia cakap itu sahaja yang betul. Orang lain tak boleh dengar sebab belum usul, belum sampai. Dia kira begitu. Ini sebab orang ikut ajaran sesat. Jadi hati-hati, perhatikan anak-anak kita, menantu-menantu kita, tengok betul-betul bagaimanakah kefahaman Islam mereka. Supaya mereka tidak tersesat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara golongan-golongan yang sesat, yang menjadi pendukung-pendukung Dajjal, disebutkan oleh alim ulama, mereka itu terdapat beberapa bahagian. Yang pertamanya, di antara pendukung-pendukung Dajjal ini ialah orang-orang Yahudi, Bani Asfahan. Disebut bahawa mereka memakai toilasan ataupun selendang. Yahudi Bani Asfahan dia pakai selendang. Sebab itu sebagian ulama mengatakan makruh memakai toilasan sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi dia pakai toilasan letak atas kepala. Dia letaklah atas kepala dia, dikurangi, dia letak ini. Dia suka gini. Dia suka gini. Ini perbuatan Yahudi toilasan dari Yahudi Asfahan, kerana mereka suka memakai selendang seumpama begini. Sampai hari ini Yahudi masih mengekalkan identiti mereka yang lama dalam memakai toilasan. Cuma ada orang dia tak belajar, dia pun ikut sekali. Pakai macam Yahudi pakai. Jadi baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk sedikit berbeza dengan orang Yahudi. Jadi jangan pakai toilasan macam orang Yahudi pakai. Jadi pakailah serban. Sebab orang Yahudi tidak pakai serban. Orang Islam saja pakai serban. Itu tuntutan jugalah kita kalau nak mencari sunnah. Kalau nak letakkan juga selendang, letaklah macam ni, balutlah ke belakang. Boleh juga, tak ada masalah. Ataupun lepaskanlah lidah macam ni pun boleh juga. Jadi sedikit berbeza daripada kebiasaan orang-orang Yahudi.
Jadi di antara pendukung jajan nombor satu ialah orang-orang Yahudi. Yang kedua akan diikuti oleh mereka majusi-majusi. Siapakah dia majusi-majusi ni? Mereka ni orang musyrik. Pendukung kepada jajan juga orang-orang musyrik yang mengadakan kesyirikan terhadap Allah. Mereka yang memakai agama bukan daripada agama yang datang daripada para nabi. Maka mereka ni orang musyrik, para majusi. Mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak sama dengan ahli kitab. Ahli kitab walaupun sebahagian mereka tersesat pada perjalanan, mereka tetap meyakini Tuhan mereka ialah Allah. Walaupun mereka tersesat pada perjalanan, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan orang yang dimurkai, iaitu orang-orang Yahudi, dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan, iaitu orang Nasrani. Ini ahli kitab. Tapi orang musyrik ni lari terus, tak sembah apa yang dibawakan oleh para nabi-nabi. Dan dia golongan kedua yang menjadi pengikut kepada Dajjal, musyrik. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang berlaku fitnah terhadap ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dah bacakan hadis. Daripada hadis itu kita dapat faham siapa yang Nabi kata. Peristiwa yang tak berlaku zaman Rasulullah, tetapi Rasulullah telah tahu akan berlaku satu fitnah besar kepada ahli bait. Fitnah besar tersebut menyebabkan sebahagian mereka terkeluar daripada Islam, iaitu dua golongan yang melampau dalam mencintai baginda Nabi Muhammad dan melampau dalam kecintaan kepada ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini disebut sebagai Rafidah. Asal daripada perkataan rafad yang membawa maksud sesat. Inilah Syiah yang sesat. Perbahasan berkait rapat dengan Syiah ni panjang. Syiah ni ada disebutkan di dalam Al-Quran. Ini di antara hujah mereka nak menunjukkan bahawa mereka ni betul. Dia kata jangan main-main. Dalam Al-Quran ada perkataan Syiah. Kita pun maksudnya betul ke? Memang ada. Syiah dalam Al-Quran membawa maksud golongan, tetapi tidak menyatakan bahawa itu adalah golongan pengikut Sayyidina Ali. Tidak. Syiah Al-Quran memang ada perkataan Syiah, tetapi kena rujuk teks Al-Quran dan tafsir alim ulama. Lihat apakah sebab ayat itu turun. Tak ada kaitan langsung dengan Syiah. Cuma Syiah itu dari sudut luar membawa masuk golongan. Itu saja. Syiah yang dibawa ini memang pada awalnya terdapat Syiah yang condong kepada ahli sunnah dan ada Syiah yang tidak condong kepada ahli sunnah. Betul? Kita tak rafi. Tetapi hari ini golongan itu dah tak ada. Dulu ada, sekarang tak ada. Ketika meletusnya peperangan di bumi Syam, di antara ulama yang awal terkedepan membantah bahawa Syiah ini Islam ialah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Padahal dulu Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini orang yang paling banyak buat ketah kerja, banyak buat pertemuan daripada Qatar pergi Iran nak menyatukan antara Sunni dengan Syiah. Tetapi apabila meletusnya peperangan di Indonesia, beliau telah mengeluarkan fatwa bahawa tiada lagi Syiah yang condong kepada ahli sunnah wal jamaah. Tak ada. Hari ini pendapat ulama hari ini semua Syiah adalah sesat. Mereka kena mengucap balik dan kembali kepada akidah yang benar. Itu ringkasan untuk kita hari ini. Jadi golongan ini ada kerana golongan ini senantiasa melakukan bid'ah. Ini kata bid'ah. Kerana mereka melakukan bid'ah. Bid'ah ni pun
Di antara satu perkara yang agak sensitif, Ahmad dah usah cerita bab bid'ah ni. Kita ambil sedikit. Bila sebut bid'ah, datang satu firqah dalam masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, iaitulah mereka yang disebutkan sebagai Wahabi. Nama yang sangat allergic kepada setengah orang. Paling tak suka kena label. Dan ada juga setengah bukan Wahabi pun kena label. Untuk kita adil kepada golongan ini, saya memilih dua-dua jawapan. Pertama, memang dia Wahabi. Yang kedua, dia itu ahli sunnah tapi dikatakan dia Wahabi. Nama ni sensitif. Saya pernah dulu saya kuliah di KL. Kita bawa kuliah akidah. Jadi golongan tu memang dibincangkan oleh hanya ulama. Tiba-tiba dalam kuliah baru cerita pasal hadis Nabi bab bid'ah dan juga pandangan alim ulama terkait rapat dengan hadis tersebut. Tiba-tiba dia bangun, Ustaz jangan label orang. Oh sudah. Dia kata faham ni relax lah dulu. Baru aku baca hadis, baru cerita pandangan ulama. Entah Wahabi tu lagi betul daripada Ustaz sendiri. Wahabi dia ikut hadis, Ustaz ikut hadis tak? Lepas tu tiba-tiba dia ikut tu WhatsApp, Ustaz ada ni main lagi sikit. Oh dia ni gambar-gambar hidung ni outspoken. Relax dulu. Macam ni kita kena relax. Kita kata gini lah, kita memang boleh berbeza, tapi dalam perbezaan kita jangan sampai mengkafirkan saudara kita. Jadi dia boleh faham, dia boleh terima. Ni agak-agak perkataan tu macam geng dia kan. Agak-agak badan tu macam geng dia. Kita cakap dari sudut ilmu, ada yang buat duduk. Jadi ni, manusia ni, kalau kita di dalam perbezaan, kita kena cari titik persamaan. Dan itu orang yang berbeza dengan kita ni, lagi kita bagi jawapan berbeza, lagi dia tak terima. Jadi kalau kita nak berhadapan dengan orang berbeza ni, kita kena pilih jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ud'u ila sawa'in bainana wa bainakum. Berdakwah kepada jalan yang disepakati antara kamu dan kepada kami. Sama juga kalau kita jumpa orang Nasrani, ahli kitab. Sama juga kalau kita jumpa orang Yahudi. Sama juga kalau kita jumpa orang etis. Sama juga kalau kita jumpa orang musyrik. Dia semuanya orang. Maka layan macam orang, jangan layan macam haiwan. Jadi macam mana cara dia? Apa yang jawapan awak terima dan saya boleh terima, itu jalan dia. Inilah kaedah dakwah yang Nabi ajar. Kalau kita duduk berlawak 24 jam, aku tak setuju ni, kau tak setuju ni, kau tak setuju tu, aku tak setuju, sampai kiamat memang takkan satu. Kita mesti ambil satu jalan yang di mana jalan ni sama-sama boleh terima. Tapi dalam masa yang sama tu tariklah dia kepada kebenaran supaya dia berfikir. Macam dakwah yang dibawa oleh ulama-ulama kita di tanah Melayu kita ni, nak ajak tok nenek moyang kita dulu yang dah jauh, yang dah hidup totok dan muda totok ni, dengan upacara ni ingat senang ke? Tarik sikit-sikit, tarik dalam bentuk selawat. Kalau jauh tu dia kenal lah lagu ilir-ilir tu. Kenal lagu tu, ilir-ilir. Lir-ilir, lir-ilir, tanduri usumile tak ijo, royo-royo. Apa ya? Aku kau jauh. Tidak apa dia jauh. Tapi apa tahu dia? Salatullah, salamullah ala yasir habibillah. Itu kan pendekatan dakwah, betul tak? Jadi kita sejak dari Islam semua ni jadi kasar lah tu, tak boleh lembut-lembut. Kalau ulama kita boleh lembut, tak saja tak boleh lembut. Sajalah, aku tahu, bukan nak marah, aku tahu. Berlemah lembut dalam berdakwah.
terima dakwah kasar, tak ada. Kau tanya orang dekat penjara pun tak ada. Dia tak suka orang dakwah kasar dia, dakwah mana pun. Itu yang Nabi bawa pada kita. Itu boleh ikut, betul tak? Dia setuju tak? Begitu. Jadi bila kita cerita macam tu, dia boleh terima. Itu kaedah dia. Jadi kalau nak bergaduh, memang boleh bergaduh. Hadis berkait rapat dengan bid'ah. Likulli bid'atin dalalah wa likulli dalalatin finnar. Tiap-tiap perkara bid'ah, perkara baru itu disebut sebagai bid'ah. Dan tiap-tiap perkara bid'ah itu tempatnya di dalam api neraka. Okey. Nombor 2, bagaimana nak faham hadis ni? Hadis tu dinyatakan 1400 tahun dahulu. Untuk orang awam macam kita, dia tanya balik, ada tak sama perkataan 1400 tahun dulu dengan 1400 tahun sekarang? Confirm orang boleh terima, tak sama. Jadi bagaimana nak faham hadis kalau kita nak faham pada konteks ayat ini? Tak boleh. Maka kita kena ikut ulama yang memahami konteks ayat tu. Ulama tu mestilah orang yang faqih dalam ilmu yang dia bincang tu. Dia mestilah ulama hadis. Maka ulama-ulama hadis ada beberapa nama-nama yang besar. Banyak ulama hadis. Kita boleh rujuk pandangan daripada Al-Bukhari, kita boleh rujuk pandangan daripada Imam Muslim, kita boleh rujuk pendapat daripada ulama dari tabi'in. Kita rujuk Syekh Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita boleh rujuk daripada Imam An-Nawawi. Ini orang yang ada autoriti. So kalau ustaz nak mengajar, ustaz tak boleh bagi pendapat, ustaz kena ikut pendapat ulama. Kita kata gitu. Kita detail tertentu. Jadi saya mengambil pandangan daripada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi berpandangan lafaz bid'ah pada hadis itu lafaznya umum tetapi maksudnya khusus. Memang ada dalam bahasa Arab, memang lafaz dia umum tapi maksud dia khusus, banyak. Antaranya dalam bahasa mudah kaki tangan. Bukan kaki dan tangan sahaja, tetapi staff. Bahasa mudah kepada kita. Bid'ah lafaznya umum, perkara baru. Tapi untuk mengukur perkara bid'ah yang sesat, dia perlukan kepada penelitian. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan bid'ah yang sesat itu bid'ah yang menyanggahi usul dalam agama, menyanggahi akidah. Jadi benda yang bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis pada jalan akidah, maka itu bid'ah sesat. Maka bid'ah yang tak bercanggah dengan akidah, maka dia dibenarkan. Itu pandangan daripada Imam An-Nawawi. Tapi saya tak kata pandangan Imam Nawawi sahaja yang benar, tetapi dia di antara pandangan yang benar. Kalau awak tak mau ikut Imam An-Nawawi, ada imam lain juga. Saya pun boleh terima pandangan awak sebab awak ambil daripada ulama hadis, ulama awal, tak ada masalah. Jadi kita memang boleh berbeza. Cuma jangan sampai saya berbeza dengan awak, awak kata agama yang saya pegang ini sesat. Saya pun tak boleh kata apa yang awak bawa itu sesat. Itu maksudnya. Itu yang masalah, bila tiba-tiba tak setuju bangun. Jadi bila kita cerita macam tu, dia boleh terima. Ini masalah golongan ni yang disebut Wahabi. Dalam sejarah namanya sudah busuk. Sebab apa? Dalam sejarah memang terkenal mereka ni ialah golongan yang berpaut kepada Bani Sa'ud, dan mereka mendapat dukungan daripada Bani Sa'ud Arab Saudi. Di antara perkara yang mereka pernah buat, mereka pernah hancurkan kuburan-kuburan sahabat, kuburan alim ulama, sebab mereka tak bagi untuk ziarah. Kita setuju kalau pergi ziarah bawa bunga menari dekat kubur tu, kita setuju, tak boleh. Nabi tak ajarkan. Tetapi ziarah kubur Nabi benarkan. Jangan hancurkan kubur, usahakan kubur ulama. Kubur bapa awak pun kalau awak hancur, apa awak rasa?
Itu kita kena fikir. Jadi kita perlu berada pada kebenaran, jangan mempertahankan benda yang salah. Kita sama-sama nak ikut sunnah Nabi. Pemahaman kepada sunnah Nabi itu datang daripada alim ulama yang mahir dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terdapat segolongan di kalangan golongan Rafidah ini juga, golongan sesat ini juga, di mana mereka mengkafirkan amalan-amalan umat-umat Islam. Inilah yang layak disebut sebagai Rafidah, Wahabi yang Rafidah. Tak boleh mengeluarkan saudara kita daripada kiblat kita yang sama. Tak boleh. Usahakan kata pendapat ulama Nabi sebut dalam hadis. Bagi siapa yang mengatakan saudaranya kafir, hingga jelas kekafiran sebagaimana yang dikatakan kepada saudaranya. Jika tidak jelas kekafiran, maka kafir itu jatuh atas diri sendiri. Nabi sebut apa? Tapi golongan-golongan macam ini masih ada dalam masyarakat. Tak setuju dengan pendapatnya, awak ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Kami ini ikut sunnah, awak tak ikut sunnah. Kok mana pula kata? Ahli sunnah wal jamaah ini umum. Kalau rujuk fatwa Jakir, dia mengambil tiga pandangan. Yang disebut ahli sunnah, mereka yang berpegang dengan salafus salih, berpegang dengan sunnah dan sahabat-sahabat. Yang kedua, mereka yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua, mereka yang berpegang dengan Abu Mansur al-Maturidi. Ini al-sunnah wal jamaah. Cuma ada setengah negeri dia mengambil pandangan yang disebut al-sunnah wal jamaah ini Asy'ariyah dan al-Maturidiyah saja. Sebab dia tak nak berlaku percanggahan pendapat dalam satu negeri. Ada negeri ambil semua. Jadi kok pandailah atas ulama masing-masing. Hormatlah para ulama, bukan pendapat itu sesat. Kita minta biasa hidup dengan perbezaan. Itu masalah kita. Agama tak salah, kita yang bermasalah. Kita, problem kat kita tak pada agama. Kita yang suka label-label orang. Sana label sini, sini label sana. Itu masalah. Itu perlu diperbaiki. Kalau benda itu salah, kita kan kata salah. Kalau awak kata Tuhan itu akan langit, saya kata sesat. Kata itu malah pula aku. Bukan saya kata, ulama kata. Mana boleh kata Allah dekat langit? Kalau Allah dekat langit, ketika awak sujud, awak sembah sama, Allah dekat dalam sujud. Ketika awak berdoa, awak pandang ke atas, Allah dekat langit. Gitu. Ketika Allah tawaf dekat Baitullah, Allah dekat tengah Mekah, dekat tengah-tengah Kaabah. Tak boleh kata gitu. Wallahu ala kulli syai'. Allah tak sama dengan ciptaan dia. Itu dalil daripada salaf. Kau tak terima lah pandangan khalaf, katakan Allah tidak bertempat. Khalaf katakan Tuhan tidak bertempat. Tuhan ini tidak berjirim, tidak berjisim. Itu pandangan khalaf, betul? Memang bukan hadis Nabi. Tapi kalau tak mau terima pendapat khalaf, terima pendapat salaf. Wallahu ala kulli syai'. Allah tidak sama dengan setiap ciptaan dia, tak sama. Ciptaan dia ada bawah, ada atas, ada kanan, ada kiri. Tak boleh samakan Allah macam tu. Dia kata, Allah kata ini, Allah kata istiwa. Allah istiwa atas arasy. Allah istiwa atas arasy, pandangan daripada salaf mengatakan menyerahkan makna tu, tafwid makna tersebut kepada Allah SWT. Kok pandai Allah duduk macam mana, kami tak mau tahu. Kami beriman dengan ayat itu saja, dan kami tidak terjemahkan maksud dari ayat itu. Itu salah. Ni nak ikut salah, tapi tak mau ikut metodologi salah. Hanya salah. Jadi sebenarnya salah ke khalaf ke tak ada masalah. Yang ada masalah orang jahil, itu saja. Duk bergaduh pumpang-pumpang ni, bergaduh dengan orang jahil. Imam Syafi'i dah kata, aku boleh hujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku tak boleh berhujah dengan seorang orang jahil. Janganlah berhujah orang jahil ni. Jadi ini merupakan di antara pendukung-pendukung Dajjal. Walaupun nampak macam orang Islam, tetapi sebenarnya dia pengikut Dajjal. Kerana dia menyebabkan porak-peranda dalam masyarakat. Dan lebih teruk lagi orang-orang munafik. Solat macam orang Islam solat, tetapi perkataan, perbuatan yang mereka menyebabkan
condong kepada kekafiran. Na'udzubillah. Ini yang kita kena berhati-hati pada akhir zaman. Sebab itu di akhir zaman ini, kalau boleh kita kena mantapkan kembali akidah kita. Anak-anak kita ni ajak kenal nama-nama Allah, ajak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat 20 tu kalau boleh semua cucu-cucu hafal semua, biar faham. Sebab nanti dekat sekolah, kat sekolah kafar kita guna kaedah sifat 20. Jadi bila nak cucu dah hafal, dekat sekolah mudah, jadi mereka mudah faham. Begitu. Yang ketiga, ajar kepada anak cucu kita ni kenal Nabi, kenal kisah Nabi. Benda-benda yang dulu dari basic dalam pegangan kita, hari ini benda tu sudah semakin hilang. Budak-budak sekolah tak kenal Nabi. Ada juga. Saya pernah satu kelas dulu, saya dengan kafar, satu kelas darjah 4, saya tanya Nabi. Adalah lebih kurang daripada 20 orang tu, 5 orang dia kenal Nabi. Lepas tu saya tanya, macam mana awak boleh tahu kisah Nabi? Dia kata, atuk saya suka cerita pasal Nabi, Ustaz. Atuk, bukan bapa dia. Sedangkan pendidikan itu bermula daripada rumah. Maaf dia tak benda ni. Ramai mak bapak dia abaikan tanggungjawab. Patut dia kena ajar. Dia suruh pada datuk. Datuk tu dia dah ada pencing, tak ada buat apa, cerita Nabi lah. Mana dia kerja dia. Tapi mak ayah ni takkanlah tak ada masa langsung nak beli buku cerita, baca cerita pasal Nabi. Sekarang punya senang, buka YouTube saja. Cuma kita saring lah mana video yang betul. Kalau tahu paling mudah, beli je kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi. Itu daripada Imam Ibn Qasim. Memang confirm sahih. Baca buku tu, cerita dekat anak, tak usah. Banyak ramai kalangan orang tua yang tidak menjalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu amanah terhadap anak-anak mereka. Akhir kalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum. Sesungguhnya Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri dan isteri-isteri mereka. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya mencintai ahli keluarganya. Pernah satu hari dalam satu hadis dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, satu hari Rasulullah SAW balik kepada rumah menantunya iaitu Ali bin Ibn Abi Talib. Ketika itu dia melihat dua orang cucunya. Dia pun panggil cucunya Hasan dan Husain, dia peluk. Hasan sebelah kanan atas riba, Husain sebelah kiri, peluk. Ketika itu nampak Ali, dia panggil Ali, dia peluk Sayyidina Ali. Dia nampak Fatimah, dia peluk Sayyidatina Fatimah. Dan Rasulullah bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai ahli baitku, dan jadilah orang beriman juga cinta kepada ahli baitku. Maka ulama mengatakan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada ahli keluarga Nabi bahagian daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Allah. Kita kena cinta Nabi, cinta kepada ahli bait Nabi, tetapi jangan hulu, jangan melampau sampai menyatakan Ali itu Tuhan. Tak boleh. Sampai kita merubah usul-usul dalam agama sebab kecintaan kita kepada seseorang. Inilah yang ditegur oleh ulama-ulama Ahlussunnah terhadap mereka-mereka yang berpegang dengan akidah Syiah. Jangan melampau. Bergeraklah pada jalan wasatiyah, jalan kesederhanaan, kerana inilah jalan alim ulama dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita bertemu pada kuliah yang akan datang dalam membincangkan lagi berkait rapat golongan-golongan yang menjadi pendukung kepada Dajjal laknatullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daimah fi din fi dunya wal-akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin.